Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Okay, semua apa khabar? Sihat ke? Kenapa semua letih-letih ni? Penat puasa? Puasa Ustazah hari ni. Allah, dah tengah hari ni biasalah mengantuk kan? Ustazah. Okay, untuk bagi kalian semua rasa segar biji mata tu, kita dengar Ustazah nyanyi hari ni, boleh? Boleh. Yalah, suara Ustazah tak segar pun. Nak suruh Belum dengar segar Ustazah. sikit. Fatihah ni. Okay. Ustaz nyanyi sikit sebelum kita mula belajar. Okey. Okay. Tercipta satu lebaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh syahadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah Zudiat dan Syahadah. Abdullah nama bapanya, Siti Aminah ibunya, riang gembira menyambutnya, lahirlah putra yang utama. Okey. Wah, macam radio dah. Okey. Saya pernah dengar Okey. Ustazah lagu ni. Pernah dengar tak lagu ni? Tahu tak lagu apa? Benar, Pernah. tahu tajuk. Kisah hidup Benar. Nabi Muhammad kot. Lagu ni pasal Nabi kita. Siapa Nabi kita? Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, pandai semua. So hari ni kita nak belajar tentang riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua kena kenal Nabi. Siapa Nabi kita? Kita kena kenal. So, sebab ada pepatah Melayu kata kalau tak kenal maka tak Cinta. apa? Tak cinta. Okey, jadi macam mana kita nak cinta Nabi kita kalau kita tak kenal? So kita kena kenal Nabi kita. Kita akan teruskan untuk tahu siapa Rasulullah ni. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Okay. Jadi kita akan tengok biodata ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana nama baginda adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan nama lainnya adalah Ahmad atau Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Pernah dengar tak nama-nama lain ni? Jarang dengar lah. Jarang dengar kan? Ahmad je kan yang biasa kita dengar. Lepas tu gelaran Al-Amin dan macam dalam nasyid tadi Rasulullah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah dekat Mekah. Dan kunyah ni nama family Abul Qasim dan ibu baginda adalah Aminah binti Wahab, ibu susuan Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah dan pengasuh Syaimah dan Ummu Aiman. Okay, kita akan tengok sekali lagi je. Ini adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ada 12 isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada juga anak Rasulullah ada 7 orang. Siapa ingat lagu anak-anak Nabi? Anak Nabi kita. Okay. Ingat kita sama okay, jap. 1 2 3 Anak Nabi kita ada 7 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Allah Ibrahim, Fatimah, Zainab, Zainab, Mukas, Ruqayyah, Kalsum. Tak apa, dia macam ada nada lain-lain kan? Tak apa. Jadi okay, kita Ustazah ulang balik Okay, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. So dari lagu ni kalau boleh kita cuba ingatlah anak-anak Nabi kan, sebab tanda kita cinta kepada Rasulullah, kita tahu, kita kenal Rasulullah, kita kenal anak-anak Rasulullah, kita kenal isteri Rasulullah dan sebagainya. Dan akhir sekali tentang biodata Rasulullah mengenai tarikh dan tempat wafat, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Sama juga macam tarikh kelahiran Rasulullah, 12 Rabiul Awal juga. Okay. Tapi pada tahun 11 Hijrah di Madinah, tempat Rasulullah
punya perjuangan untuk membangunkan Islam dan sebagainya. So itu adalah biodata ringkas lah untuk Rasulullah. Okay, jadi boleh tak nak seorang ulang balik 7 nama, ni saja nak test lah, 7 nama anak Nabi tadi. Inilah Ira Umairah. Okay, anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki tu Qasim, Abdullah. Betul. Betul, Abdullah. Lagi seorang saya tak ingat. Oh, Ibrahim. Ibrahim. Lepas tu 4 perempuan, Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummul Kalsum. Okay, Ahsanti. Okay, so kita cuba ingat, at least macam sikit, at least kita tahulah pasal Rasulullah kan. Okay, so itu saja untuk biodata. Okey, tadi kita dah tengok biodata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So semua dah ingat Dah kenal siapa nabi kita? Dah. Dah, bagus. Okey, so kali ni kita nak tengok lebih dalam tentang apa peristiwa yang berlaku, peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mula-mula kita nak tengok peristiwa penting sebelum kerasulan Nabi, sebelum Nabi diutuskan untuk menjadi Rasul. Rasul. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya. Okey. Kali ni kita nak tengok kronologi. Tahu tak apa tu kronologi? Apa tu? Tak, kronologi ni adalah susunan ataupun kita panggil susunan kehidupan Nabi sejak Nabi lahir sampailah Nabi menerima wahyu untuk menjadi Rasul. Okey. Yang pertama kita tengok, selepas kelahiran sehingga Nabi berumur 2 tahun, Nabi tinggal bersama siapa? Halimatun Sa'diyah. Tahu tak siapa Halimatun Sa'diyah ni? Tahu. Tahu siapa Hana? Ibu Ibu susu Nabi. Betul. Ibu susuan Nabi. So Nabi duduk selama 2 tahun bersama ibu susuan ni. Okey, seterusnya selepas Nabi berumur 2 hingga 4 tahun, terjadi satu peristiwa di mana baginda dibedah oleh malaikat. Sewaktu Nabi bermain dengan anak adik-beradik susuan Nabi, tiba-tiba malaikat datang dan bedah dada Nabi untuk menyucikan apa orang kata hati. So kerana sebab waktu ni Allah telah bagi tahu Nabi akan menjadi seorang Rasul. So malaikat menyucikan diri Nabi untuk mempersiapkan diri Nabi untuk menjadi Rasul kelak. Okey, sewaktu Nabi berumur 4 hingga 6 tahun, Nabi tinggal kembali bersama ibunya. Okey, ibu Nabi nama apa? Siapa tahu? Tadi dah belajar kan? Dah. Hana? Aminah. Hana macam tahu je? Aminah binti Wahab. Okey. So semasa Nabi berumur 6 tahun, Nabi tinggal bersama ibunya. Pada usia baginda 6 tahun, ibunya telah meninggal sewaktu dalam perjalanan ke Madinah. Satu kisah yang sedih. Sebagaimana kita tahu, ayah Nabi meninggal sewaktu Nabi masih dalam kandungan ibunya. Betul kan? Betul tak? Betul. Nabi telah menjadi anak yatim piatu. Okey, dari umur yang kecil lagi Nabi dah jadi anak yatim piatu. Okey, seterusnya sewaktu Nabi berumur 6 hingga 8 tahun, Nabi tinggal bersama datuknya. Siapa nama datuk Nabi ni? Siapa tahu? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, betul. Okey, Nabi tinggal bersama datuknya Abdul Muttalib. Semasa umur Nabi 8 tahun, datuk dia pula meninggal. Okey, so kita dapat tengok kat sini banyak kisah sedih orang-orang yang tersayang dikelilingi Nabi telah meninggal dunia. So kita rasa sedihlah dengan kehidupan kanak-kanak Nabi sewaktu Nabi kecil. Okey, jadi sekarang ni kita tengok pula
kehidupan Nabi sewaktu Nabi berumur 12 tahun. Sewaktu Nabi berumur 12 tahun, Nabi tinggal bersama dengan bapa saudara Nabi bernama Abu Talib. So, sewaktu Nabi berumur 12 tahun ni, Nabi ikut bapa saudaranya Abu Talib ke Syam untuk berniaga. Umur 12 tahun dan Nabi dah start nak pergi berniaga ikut bapa saudara dia. So, dekat sana Abu Talib ni bapa saudara dia telah dinasihati oleh seorang rahib untuk membawa pulang Nabi ke Mekah. Kenapa? Sebabnya rahib tu telah mendapati Nabi Muhammad akan dibunuh. Jadi rahib tu terlalu bimbang akan Nabi Muhammad akan dibunuh. So rahib tu menyuruh Abu Talib untuk membawa baginda kembali ke Mekah. Okey, itu sewaktu Nabi berumur 12 tahun. Kemudian sewaktu Nabi berumur 20 tahun, Nabi menggembala kambing bersama bapa saudaranya, bersama saudara susuannya di kampung Bani Sa'ad. So Nabi duduk balik bersama saudara susuannya dan mengembala kambing. Okey. Seterusnya, sewaktu Nabi berumur 25 tahun, Nabi mula berdagang ke Syam. Nabi mula berkecimpung dengan dunia perniagaan di luar kota. Nabi telah berurusan niaga dengan seorang wanita yang berharta dan juga cantik dan juga berhati mulia yang bernama Siti Khadijah. Baginda menjual barangan dagangan Siti Khadijah di Syam dan dibantu oleh Maisarah. Maisarah ni pembantu Siti Khadijah lah. Baginda menjalankan dagangan dengan sangat amanah dan jujur sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Okey, selepas Nabi berdagang di Syam dan Nabi kembali membawa keuntungan tu, ada satu peristiwa yang sangat romantik berlaku di mana Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, isteri pertama Nabi. Okey, macam mana keadaan yang romantik ni nak ceritanya, bukan Nabi yang biasa kita dengar, lelaki yang yang propose untuk kahwin dengan wanita kan. Tapi ni Siti Khadijah sendiri yang propose Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan suami. Okey, Siti Khadijah telah melamar baginda kerana terpikat dengan kepribadian baginda yang sangat mulia. Siti Khadijah ni meminta sahabatnya Nafisah binti Munabih untuk menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan baginda. Baginda menerima pinangan Siti Khadijah dan hasil dari perkahwinan itu mereka telah dikurniakan dengan 7 orang cahaya mata. Tadi kita dah belajar kan, cahaya mata Nabi ada 7. Okay, so kemudian sewaktu Nabi berumur 35 tahun, terjadi satu peristiwa yang besar di Mekah. Peristiwa apa? Peristiwa Hajarul Aswad. Okey, ketika baginda berusia 35 tahun, Mekah dilanda banjir yang sangat besar. Disebabkan banjir ni sehingga runtuh dinding Kaabah tu. Jadi, kabilah Arab ni, semua kabilah kaum-kaum Arab ni berpakat untuk membina semula Kaabah dan juga dibantu oleh baginda lah. Okey, lepas tu apabila tiba masa untuk meletakkan Hajarul Aswad tu, semua kabilah ni berebut nak letak Hajarul Aswad tu kepada tempat ni kembali dekat penjuru Kaabah tu. Jadi sehingga semua kabilah ni berebut ni sehingga hampir berlakunya pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah Al-Makhzumi, seorang daripada kabilah yang dihormati, seorang ketua kabilah yang dihormati, mengajukan cadangan yang diterima sebulat suara oleh kabilah Arab. So semua bersetuju untuk menerima cadangan Abu Umayyah ni. Jadi apa cadangan dia? Cadangan dia adalah dengan memilih orang yang pertama masuk di pintu Syaibah dan dengan takdir Allah, siapa yang masuk ke pintu Syaibah ni? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam As-Sadiq Al-Amin. Baginda, baginda adalah seorang yang pertama masuk di pintu Syaibah ni dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi baginda idea Rasulullah SAW dengan menghafalkan rida, yakni selendang,
lepas tu baginda meletakkan Hajarul Aswad ni di tengah-tengahnya. Hampar selendang, lepas tu Nabi letak Hajarul Aswad ni dekat tengah-tengah. Okey. Jadi Nabi meminta semua ketua kabilah untuk memegang hujung lidah tu, hujung selendang tu dan membawa Hajarul Aswad tu ke penjuru Kaabah. Lalu baginda mengangkat Hajarul Aswad itu dan meletakkannya di tempat asal. Hasilnya majlis itu diraikan dengan lancar dan semua kabilah berpuas hati. Jadi ni nak cerita sini, Nabi kita ni sangatlah bijak, sangatlah jujur dan amanah. Dia buat baginda buat mengajukan satu idea yang sangat bernas untuk memastikan semua kabilah Arab pada waktu tu berpuas hati dan berlaku adil. Okey. Jadi kita dah tengok kronologi peristiwa hidup Nabi sewaktu Nabi sebelum menjadi Rasul. Okey, tadi kita dah tengok kronologi peristiwa kehidupan Nabi dari Nabi lahir sampailah Nabi umur 35 tahun sebelum kerasulan berlaku. Okey, sekarang ni kita nak main satu aktiviti. Kita nak main satu aktiviti chain line plus shout out. Okey, so nanti Ustazah akan tanya dari awal sejak Nabi lahir apa yang berlaku sampailah kita belajar tadi dari dekat umur 35 tahun. Okey, yang pertama Ustazah nak pilih siapa Ustazah pilih Ira dah dulu, Ira. Okey, yang pertama selepas kelahiran Nabi, sewaktu Nabi umur 2 tahun, waktu tu apa peristiwa yang berlaku? Waktu Nabi berumur 2 tahun. Nabi tinggal bersama siapa waktu itu? Nabi tinggal bersama ibu susuannya Umi Kalsum. Umi Kalsum? Ya ke Umi Kalsum? Umi Kalsum anak Rasulullah. Apa yang nama? Halimatu Sa'diyah. Okey, Ira. Nanti study balik tau. Okey Zazam, minta maaf Zazam. Okey, kena ingat ni. Okey. Seterusnya Ustazah nak tanya Ulfa. Sewaktu Nabi berumur 2 hingga 4 tahun, peristiwa apa yang berlaku waktu tu? Waktu tu peristiwa, kalau salah betul kan waktu tu peristiwa dari Nabi dibelah ke? Betul. Pandai Ulfa. Waktu tu peristiwa malaikat membedah dada Nabi. Okey. Seterusnya sewaktu umur saya pilih Hannah. Okey. Sewaktu Nabi berumur 4 hingga 6 tahun, peristiwa apa yang berlaku waktu tu? Mak Nabi meninggal. Pandai Hannah. Sewaktu umur Nabi 6 tahun, ibu Nabi meninggal dunia. Okey. Seterusnya Izzah Farhana, sewaktu Nabi berumur 6 hingga 8 tahun, peristiwa apa yang berlaku? Izzah Farhana. Nabi duduk dengan datuk dia. Lepas tu datuk dia pun meninggal. Betul. Pandai Izzah Farhana. Sewaktu Nabi 8 tahun, datuk Nabi telah meninggal dunia. Okey. Seterusnya kita kembali kepada Ulfa. Okey, sewaktu Nabi berumur 12 tahun, apa yang berlaku? Waktu ni Rasulullah tolong bapa saudara dia mengembala kambing. Sewaktu umur 12 tahun, baginda menolong bapa saudara berniaga di Syam. Berniaga. Okey. Berniaga dulu. Dia berniaga dulu. Dia ikut bapa saudara dia berniaga dulu dekat Syam. Okey, seterusnya Hannah. Sewaktu Nabi umur 20 tahun, apa yang berlaku? Dia tolong jaga kambing. Pandai. Sewaktu umur 20 tahun,
Nabi mengembala kambing dengan saudara susuannya. Okey. Seterusnya, sewaktu Nabi umur 25 tahun, okey, Iza Farhana, sewaktu Nabi berumur 25 tahun, ada dua peristiwa yang berlaku. Apa tu? Romantik. Yang romantik tu satu. Ingat yang romantik tu? Okey. Yang romantik tu apa yang berlaku? Rasulullah kahwin dengan Ya. Sayyidatina Khadijah. Betul. Suatu umur Nabi 25 tahun, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Satu lagi apa yang berlaku? Sebelum Nabi kahwin tu, Nabi buat apa? Berdagang, Kisah. Berdagang. Yes, betul. Sebelum dia Sayyidah Khadijah propose Nabi tu, Sayyidatina Khadijah telah jatuh cinta dengan Nabi sewaktu Nabi berdagang barangan dagangan Siti Khadijah. Okey. Seterusnya, Ira, waktu Nabi berumur 35 tahun. Apa yang berlaku? Peristiwa apa yang berlaku? Oh, masa tu Mekah banjir Ustazah. Ya. Dilanda banjir. Kemudian batu Hajarul Aswad tu jatuh. Masa ada masalah untuk betulkan balik, untuk bina semula Hajarul Aswad tu. Okey. So, Kemudian, suatu betul. Okey, lagi? Nabi dipilih untuk masuk pintu Syaibah Ustazah. Lagi? Tu je yang saya ingat. Okey, okey betul Ira. Okey, suatu Nabi berumur 35 tahun, peristiwa Hajarul Aswad berlaku. Waktu tu banjir besar sehingga dinding Kaabah pun runtuh. Jadinya kabilah Arab ni nak bina balik Kaabah tu. Lepas tu berlaku satu pergelutan untuk meletakkan balik Hajarul Aswad di tempat asalnya. Jadinya dia dengan takdir Allah, Rasulullah telah terpilih untuk mengangkat Hajarul Aswad tu ke tempat asalnya dengan idea Rasulullah sendirilah. Rasulullah kita yang bijak tu. Okey. Itu saja untuk peristiwa kehidupan Nabi sebelum kerasulan. Jadi lepas ni kita akan sambung lagi dengan peristiwa kehidupan Nabi selepas kerasulan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Baik, Ustazah. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Okay, macam tadi kita dah dengar dari Ustazah Syamimi peristiwa sebelum kerasulan. Jadi ni kita nak belajar tentang peristiwa selepas kerasulan. Sekarang ni kita nak buat aktiviti sikit. Aktiviti kita sebelum belajar. Okay. Sekarang semua masing-masing ada kertas tak? Ada, Ustazah. Ada, Ustazah. Kat satu kertas, kecil pun tak apa. Okay, sekarang ni, cuba tulis dekat kertas tu peristiwa apa yang kalian ingat yang berlaku selepas kerasulan. Maksudnya selepas Nabi jadi Rasul ke? Yes, selepas dah Rasulullah dah jadi Rasul, dah diutuskan jadi Rasul. Okay. Kalau dah cakap dah tahu nanti. Berapa Ustazah nak? Berapa je yang ingat? Paling 1, 2, 3 pun cukup dah. Dah. Okay, Hana tulis apa? Cuba tunjuk. Kecil je. Betul. Okay, nampak belah bulan. Apa tu? Naik burak. Menyorok. Yang kedua, menyorok. Oh, dekat ni dekat Beruzlah. Hira. Okey, bagus. Bagus Ana. Beruzlah. Okey, Fatihah ada juga. Fatihah Apa? Fathul Makkah. Okey. Fathul Makkah. Fathul Makkah. Ahsanti. Syamimi apa pula tu? Isra Mi'raj, masya-Allah. Okey, lagi Iza Farhana dah ada. Ustazah, saya sama dengan Syamimi, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Okey, Ahsan. Ira tiru. Saya tulis hijrah. Tak nampak. Hijrah, okey. Ahsan tu. Okey, alhamdulillah.
nampak yang kalian tahu apa yang berlaku selepas kerasulan. Okey, jadi kita akan teruslah kepada apa yang berlaku sebenarnya. Secara asasnya pada umur 40 tahun, Rasulullah 40 tahun, waktu tu Rasulullah menerima wahyu pertama. Kemudian bila umur 51 tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj macam Syamimi dengan Ira sebut tadi. Lepas tu waktu 53 tahun berlakulah hijrah ke Madinah dan waktu tu adalah pembentukan negara Islam lah. Dan last kali waktu Rasulullah berumur 63 tahun, detik yang sangat menduka citakan iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi secara kasar. Okey. Yang pertama, waktu Rasulullah berumur 40 tahun, waktu ni adalah wahyu pertama yang diturunkan. Di mana malaikat Jibril, waktu tu Rasulullah sedang beruzlah dekat Gua Hira. Dan malaikat Jibril datang dalam bentuk lelaki dan suruh Rasulullah untuk bacalah Iqra. Iqra. Tapi apa Rasulullah jawab? Ma ana biqari. Aku tak tahu membaca. Okay, maka lepas tu Jibril pun mengajarkan kepada Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang kelima dari surah Al-Alaq. Ini surah ni menunjukkan yang wahyu pertama ni menggalakkan umat Islam, umat manusia untuk mencari, untuk menimba ilmu, bukan sekadar mengikut membuta tuli. Itu adalah pengajaran dia lah. Okey, pada umur kita pergi kepada pada umur Rasulullah 51 tahun. Berlakunya Isra' dan Mi'raj. Apa yang kita dapat tahu daripada kisah ni, waktu sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj ni kita tahu ada peristiwa yang sangat menduka citakan Rasulullah. Di mana baginda kehilangan isteri tercinta dan bapa saudara. Maka kat sini dipanggil tahun kesedihan Rasulullah. Tahun kesedihan Rasulullah dan kemudian Rasulullah pun dibawa untuk Isra' dan Mi'raj. Di mana waktu Isra' dan Mi'raj tu Allah nak bagi satu perintah yang sangat agung, iaitu solat 5 waktu. Okay, tapi solat tu sendiri daripada 55 waktu sebenarnya, tapi atas disebabkan Nabi-Nabi yang terdahulu menasihatkan kepada Rasulullah supaya minta untuk dikurangkan sebab tahu yang umat baginda tak akan mampu untuk buat solat berpuluh-puluh rakaat. Maka atas dasar rahmat dan atas dasar belas kasihan itu, Rasulullah pun minta ke Allah, macam minta diskaun kan, supaya dikurangkan bilangan solat fardu sehari. Okay. Dan sangat banyaklah waktu tu Rasulullah ditunjukkan dengan perkara-perkara yang gaib lah, maksudnya macam di neraka bagaimana, dan keadaan-keadaan orang yang disiksa. Sangat menginsafkan kalau kita dapat tengok apa hukuman pada orang yang berbuat dosa yang tidak taat kepada Allah. Okey, dekat sini Ustazah nak sentuh satu perkara yang mana Isra' dan Mi'raj ni dia berlaku bukan semata-mata Rasulullah pergi di dalam mimpi, tapi Rasulullah bersama jasad Rasulullah, roh bersama jasad Rasulullah yang betul-betul pergi naik naik untuk Mi'raj, iaitu daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, jumpa Allah sendiri. Okay. Jadi itu yang perkara yang kita perlu imani lah. Bukan kita bayangkan kalau kita waktu zaman Rasulullah, adakah kita akan mempercayai atau meyakini cerita yang Rasulullah sampaikan. Jadi kita kena bersyukurlah kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad SAW sekarang ni. Okay, kemudian kita pergi kepada ketika Rasulullah umur 53 tahun, berlakulah hijrah ke Madinah. Sampainya perintah untuk melakukan hijrah dan Rasulullah pun izinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, disebabkan dekat Mekah ni begitu hebat tentangan daripada kaum musyrikin Quraisy, di mana mereka yang menyatakan keislamannya diseksa, dipulau, berlaku pemulauan ekonomi dan sebagainya. Jadi dengan bila diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, dekat Madinah sana ada golongan Ansar yang terdiri daripada Aus dan Khazraj, mana mereka ni menawarkan tempat tinggal, menawarkan isteri dan sebagainya untuk kaum Muhajirin. Nak kata macam berlaku penyatuan umat Islam dekat situ, yang dari Mekah dengan Madinah. Maka dekat sinilah
ditegakkan macam syariat, ditegakkan lagi pelaksanaan syariat, dan dekat situlah terselahlah kepimpinan Islam. Dekat situlah Rasulullah cuba untuk kumpulkan kekuatan Islam, kekuatan umat Islam lah. Dan macam yang Fatihah sebut tadi, ada Fathu Mekah. Itu apabila kekuatan Islam dah memang betul-betul kuat, waktu itulah baru pulang kembali ke Mekah untuk membuka kota Mekah dan menguasai, dan waktu tu Islam menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah. Sangat Masya Allah, sangat hebatlah kepimpinan Rasulullah. Dan yes, sangat banyak jasa Rasulullah SAW kepada tamadun Islam. Dan macam yang kita sebut tadi, bila ada penyatuan daripada muslimin dari Mekah dan Madinah, lepas tu banyak kiranya kesatuan tu menjadi satu macam kekuatan lah, sebab untuk Islam terus kuat. Kesatuan umat Islam tu menjadikan Islam tu kuat juga. Okay. Dan akhir sekali, pada umur Rasulullah 63 tahun, berlakulah kewafatan Rasulullah. Macam yang kita dah tengok dekat biodata tadi, Rasulullah wafat pada tarikh yang sama Rasulullah dilahirkan, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Dan pada hari Isnin juga. Jadi waktu tu Rasulullah wafat dekat rumah Sayyidatina Aisyah. Mana waktu ni para sahabat seakan macam tak dapat menerima. Kita tengok Sayyidina Umar, apa yang Sayyidina Umar kata, siapa yang kata Rasulullah telah wafat, aku pancung kepala dia. Okay, tapi apa Sayyidina Abu Bakar cakap, sekiranya kamu menyembah Rasulullah, sungguhnya Rasulullah telah wafat. Tapi sekiranya kamu menyembah Allah, Allah itu tetap ada, tetap ada. Maksudnya Abu Bakar kat sini, Sayyidina Abu Bakar cuba untuk membetulkan kembali pegangan umat Islam waktu tu yang mungkin goyah kerana kewafatan Rasulullah, supaya umat Islam terus berpegang kepada akidah yang benar, iaitu beriman kepada Allah yang sebenarnya, yang sepatutnya, yang satu-satunya yang layak disembah. So begitulah betapa kita perlu mengambil iktibar lah daripada perjalanan hidup Rasulullah ni, supaya kita bersyukur kita jadi umat Islam, supaya kita menghargai pengorbanan Rasulullah dan para sahabat untuk sampaikan Islam dekat kita sampai sekarang. Jadi okay. Jadi setakat itu saja dari Ustazah. Terima kasih sebab mendengar dan turut serta dalam aktiviti tadi. Wallahu a'lam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jumpa lagi kita minggu ini. Alhamdulillah jumpa dalam kelas secara online. Tak apa, sedikit cabaran tapi kita dapat meneruskan sesi pembelajaran. Okey. Baik, insya-Allah minggu lepas, alhamdulillah minggu lepas kita telah pun membincangkan satu tajuk berkenaan dengan siapa ingat? Riwayat hidup Nabi. Riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah kenal siapakah Nabi kita. Kita dah kenal riwayat, kita dah tahu riwayat hidupnya. Jadi kita nak sambung pula dengan tajuk sirah yang berikutnya, iaitu tajuk apa? Tajuk apa? Tanda soal. Jadi Ustazah dah pun share skrin ni, dah boleh lihat dua gambar, dua keping gambar yang kalau kita tengok ni, ini bukan tempat kita lah yang penting. Ini bukan tempat kita, tempat siapa dan kat mana ni. Dan kenapa gambar ni saya tunjuk. Ada sesiapa nak berkongsi? Dekat Arab. Fir'aun ke tu Ustazah? Fir'aun? Bukan. Kalau Fir'aun dia ada yang piramid-piramid tu. Ni bukan Fir'aun, ni lain. Tapi dia berhala. Nampak tak macam patung-patung ni? Berhala dekat keliling ni kan. Kemudian kalau lihat gambar bawah tu, bawah tu kenapa? Kaabah ke tu Ustazah? Ya, Kaabah. Dan itu berlaku pada zaman dulu. Zaman bila? Jadi kita nak ceritalah tentang zaman ni hari ni. Okey. Jadi itu gambar di atas itu adalah gambar yang berkaitan dengan berhala. Pada zaman dulu, zaman pada era jahiliah, kan? Pada era jahiliah banyak sangat berhala yang terletak di tempat suci. Tempat suci kita sekarang ni di keliling Kaabah dulu pada zaman era jahiliah. Kemudian di bawah tu terdapat banyak puak. Sebab apa berlaku banyak puak? Sebab
terlalu banyak agama yang ada pada era tersebut. Jadi inilah tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk era masyarakat jahiliah. Tu gambar belakang tu boleh nampak di mana pemandangan dulu-dulu Kaabah yang dikelilingi oleh rumah-rumah yang berdekatan dengannya. Dan ketika pada era zaman ini tak ada lagi bangunan tinggi-tinggi macam sekarang. Kita cuma ada bangunan rendah-rendah dan kawasan hidup yang sedikit daif kan. Tapi alhamdulillah kini semakin maju. Dan ini kita nak cerita tentang era masyarakat jahiliah. Okey, bila sebut tentang jahiliah, jahiliah, apa maksud jahil ni? Jahiliah ni kita dengar perkataan jahil. Apa tu jahil? Jadi perkataan jahil berasal daripada perkataan jahala. Jahala yakni al-lughatul arabiyyah yang bermaksud tak tahu, bodoh atau jahil. Itu maksud asal dia. Jangan cakap susah mencarut ya. Itu adalah maksud dia. Tidak tahu, bodoh dan juga jahil. Itu adalah maksud perkataan jahala ataupun jahiliah. Jadi kita nak cerita tentang era ataupun zaman orang-orang yang berada pada zaman itu jahil tentang agama. Jahil. Jadi perkataan jahiliah ini digunakan dalam Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tinggal di rumah kamu dan janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang jahiliah pada zaman dahulu. Jadi bila tengok dalam ayat ini, maknanya orang jahiliah ni terkenal dengan suka mendedahkan diri, mendedahkan diri dan juga tidak menjaga etika, iaitu akhlak, tak menjaga akhlak. Lepas tu membuat sesuatu hukum ataupun suatu perkara mengikut kehendak mereka, kehendak nafsu mereka sahaja. Jadi jahiliah ini maksud dia tidak tahu, bodoh, jahil, dan dalam Quran ada juga disebut perkataan jahiliah itu. Okey. Jadi kemudian apa yang jahil tu kita nak cerita pasal jahil apa ni? Jadi jahil pada ketika itu ada dua keadaan, iaitu jahil akidah mereka dan jahil akhlak mereka. Kalau saya sebut akidah, akidah tu apa? Ulfa Lubaina. Cuba kat mic sikit. Akidah tu apa? Awak mute tu. Buka tak buka mic. Okay, akidah tu akidah tu pegangan hidup. Pegangan, okey, pegangan hidup. Kan ada garis panduan. Kalau kita tak ada garis panduan Islam yang sebenar tu, dia boleh jadi terpesong. Jadi akidah itu berkenaan dengan pegangan. Kemudian akhlak. Izzah Farhana, akhlak tu apa Izzah Farhana? Biasa sebut akhlak, apalah akhlak ni? Peribadi seseorang ke Ustazah? Pribadi. Pribadi tu dia jauh sikit. Kalau akhlak ni maksudnya perbuatan lah. Perbuatan seseorang. Kalau pribadi ni okey, boleh. Boleh apa dia? Adab. Boleh. Adab boleh. Ira, bagus Ira hari ni. Okey, jadi akhlak berkaitan dengan adab yang membentuk pribadi seseorang ni menjadi seorang yang baik tu daripada akhlak lah. Jadi ini kejahilan yang berlaku, iaitu jahil akidah dan jahil akhlak. Kita tengok jahil akidah macam mana. Mereka menganut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tetapi mencampur adukkannya dengan penyembahan berhala, amalan sihir dan khurafat. Kalau tengok gambar kat bawah tu kan, saya letak gambar lembu. Kenapa lembu tu? Orang zaman jahiliah ni sembah lembu. Sembah berhala lembu tu. Kan? Kemudian ada tengok cocok-cocok tu. Cocok-cocok tu amalan sihir. Jadi mereka rasa tak puas hati je sihir. Rasa tak puas hati sihir. Sihir tu apa? Sihir tu melakukan sesuatu perkara yang sihir. Menganiaya orang lain. Kebiasaannya untuk berasa tak puas hati, aniaya orang lain. Kemudian khurafat, fahaman-fahaman yang syirik, kan? Fahaman-fahaman yang syirik yang tidak bertepatan dengan Islam. Kemudian jahil akhlak. Mereka banyak melakukan perilaku buruk seperti suka menindas perempuan dan hamba, berjudi, minum arak. Tu saya letak gambar judi. Kalau tak tahu judi tu macam tu, yang ada love-love tu. Jangan beli kat kedai. Kan contoh. Nampak judi-judi tu, kemudian nampak arak tu bukan air teh tu. Kalau berbuih tu air arak. Kan? Saya takut kamu tak tahu macam mana air arak tu, saya sediakan gambar. Kamu tengok arak macam mana. Okay, jadi suka menindas perempuan. Mereka sangat merendahkan martabat perempuan. Perempuan ni dijadikan sebagai bahan nafsu. Perempuan ni tak jaga aurat. Macam tu pada zaman jahiliah ini. Kemudian dijadikan sebagai hamba. Tak boleh buat apa-apa. Tak ada hak langsung perempuan ketika itu. Kemudian berjudi dan minum arak. Banyak menghabiskan masa dengan judi dan minum arak, minuman yang
dilarang dalam Islam. Jadi ini kedua-duanya adalah kejahilan yang berlaku pada zaman ini. Boleh tu? Teguh Hana boleh? Boleh Ustazah. Kalau ada soalan tanya. Kalau tak faham, nampak muka tu tak faham tu boleh tanya saya. Okey. Jadi itu berkaitan dengan jahil akidah dan jahil akhlak. Dan seterusnya kita pergi kepada apa dia dari sudut akidahnya tu, daripada sudut fahaman. Jadi kita tahu masyarakat Arab jahiliah sebelum kedatangan Rasul menganut banyak agama. Jadi ini adalah senarai agama-agamanya pada ketika itu. Ada 6. Hanif, Yahudi, penyembah berhala, Nasrani, Majusi, Animisme. Okey. Jadi Hanif ni merupakan agama yang lebih kurang macam Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, iaitu membawa satu pegangan percaya kepada Allah dan ada kehidupan dan kebangkitan selepas mati. Jadi agama Hanif ni daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan sampai sekarang ada amalan daripada agama Hanif ni yang kita amalkan, iaitu ibadah kurban, ibadah haji dan umrah. Pada asalnya tu daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Kemudian Yahudi. Sebut pasal Yahudi, Yahudi ni adalah ajaran daripada Nabi Musa. Tapi mereka ni biasalah Nabi bawa betul dah. Mereka olah jadi kehendak mereka. Jadi olah. Mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan mereka juga fitnah para Nabi. Kata Nabi ni tak betul macam tu. Jadi Yahudi ni mereka yang datang daripada Palestin ke negara Arab. Ni golongan Yahudi. Okay, penyembah berhala. Penyembah berhala pula diperkenalkan oleh Amr bin Amir bin Lahi, iaitu salah seorang pemimpin Khuza'ah. Jadi dibawa daripada Syam berhala bernama Hablun. Nama berhala, ada pula nama berhala Hablun. Dan diletak dalam Kaabah. Jadi macam mana dia hasut ni untuk mereka sesat masuk penyembah berhala ni. Waktu orang mengerjakan haji, dia ajak supaya masuk dalam Kaabah tengok Hablun. Kan, sembah Hablun. Jadi kat sini tersebar pula pada musim haji tentang penyembahan berhala. Tapi bila masuk saja Fathul Mekah, berlaku saja pembukaan kota Mekah, Nabi hapuskan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dan di dalamnya. Alhamdulillah. Okay. Kemudian Nasrani. Nasrani ni juga daripada ajaran Nabi Musa. Kemudian antaranya adalah ni tentera Abraha. Pernah dengar tentera Abraha? Tentera Abraha buat apa? Gajah. Tentera bergajah. Yang gajah-gajah tu kan. Tentera bergajah ini masa pada awal tu ini adalah pemimpin Nasrani lah. Dia nak rampas Kaabah ni, nak jadi tempat ibadat dia. Jadi kita tak bagi kan, Allah tolong. Allah turunkan burung ababil untuk lemparkan batu daripada neraka. Kemudian hancurlah tentera Abraha ni. Jadi tak berjaya misi mereka untuk rebut Kaabah. Okey. Kemudian Majusi. Bila sebut Majusi, Majusi adalah fahaman yang sembah apa? Dia sembah api. Dia sembah api. Pelik ni. Dan api yang mereka sembah ni tak padam selama 1000 tahun. Tak padam selama 1000 tahun. Tapi bila lahir saja Nabi Muhammad SAW, terpadam api. Ada satu lagu tu. Terpadamnya api biar Majusi. Tu terpadamnya api biar Majusi. Tak yang salah-salah. Lepas tu dia, dan alhamdulillah, nanti kamu pula nyanyi. Jangan tunggu-tunggu. Saya suka kamu pula nyanyi. Jadi Majusi. Kemudian animisme, iaitu animisme setiap benda yang punya roh dan semangat. Mereka percaya setiap benda ni ada roh dan ada semangat. Jadi mereka sembah binatang, mereka sembah matahari, mereka sembah pokok. Kan? Jadi ini adalah agama-agama orang Arab jahiliah. Mereka banyak sangat agama. Jadi dalam gambar yang first saya tunjuk tadi, banyak pecahan tu. Dekat depan Kaabah tu banyak pecahan. Ada yang berhala, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Macam tu. Kerana berlakunya jahil. Mereka tak tahu, mereka bodoh dan mereka jahil lah. Kan? Okay, jadi ini dia. Okay, jadi insyaAllah Ustazah ada satu lagu yang Ustazah nak suruh kamu nyanyi. Dan Ustazah akan petik sesiapa je untuk sambung, untuk menyanyi juga dengan Ustazah hari ni. Mana boleh senyum seseorang tak aci. Okay, jadi Ustazah ada satu video. Dengarkan. Ustazah akan share. Nampak tak muka Ustazah tu? Nampak. Okay, jadi Ustazah akan buka. Okay, dengarkan ya. Ini adalah lagu supaya kamu boleh hafal nama-nama agama tadi. Kalau bila tanya dalam kertas soalan nanti kamu bolehlah jawab. Okay, nyanyi je. Dari segi akidah, Arab jahiliyah menganut banyak agama.
Hanif Yahudi, penyembah berhala, Nasrani Majusi animisme. Dari segi akidah, Arab jahiliyah menganut banyak agama. Hanif Yahudi, penyembah berhala, Nasrani Majusi animisme. Nasrani Majusi animisme. Macam mana? Sedap tak? Sedap sangat. Okey. Siapa nak mula? Siapa nak cuba? Izzah Farhana. Kan? Dan juga secara live. Okey. Dalam ni ada. Farhana. Dia punya lirik dia ada dekat sini. Ada dalam slide Ustazah ni. Dari segi akidah, Arab jahiliyah menganut banyak agama. Hanif Yahudi, penyembah berhala, Nasrani Majusi animisme. Macam tu. Okey, boleh. Dengan Tengku Hana lah. Hana macam dah ready tu, muka ready tu. Boleh? Ustazah boleh tak nyanyi sama-sama dengan Sama-sama. Syamimi? Dengan Syamimi, okey? Boleh? Silakan Syamimi dan Hana. Dari segi, Ustazah nyanyi satu verse, kamu ikut Okay. Dari segi akidah, Dari segi akidah, Arab jahiliyah Arab jahiliyah menganut banyak agama. menganut banyak agama. Hanif Yahudi, penyembah berhala, Hanif Yahudi, penyembah berhala. Nasrani Majusi animisme. Nasrani Majusi animisme. Macam tu. Sedap pun suara kamu. Okey. Jadi alhamdulillah hari ni dah pun kita cuba menyanyi satu lagu berkaitan dengan agama yang dianut oleh mereka yang berada di era zaman jahiliyah. Okay, bila sebut Arab jahiliyah adalah zaman sebelum kedatangan Rasul. Jadi wallahu alam. Jadi jangan lupa hafal lagu ini. Minggu depan Ustazah buka aja kelas Ustazah nyanyi. Macam tu. Okay, sekali lagi Ustazah nyanyi. Dari segi akidah, Arab jahiliyah menganut banyak agama. Hanif Yahudi, penyembah berhala, Majusi animisme. Okay, ingat minggu depan orang pertama Ulfa saya suruh nyanyi, okay? Jadi insyaAllah itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid Ustazah yang dikasihi sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua dengar macam semangat je. Puasa tak hari ni? Puasa kan? Semua puasa kan? tinggal pun puasa. Tinggal pun lagi puasa. Ya Allah baguslah Fatihah ni. Okay, jadi Ustazah nak ingat balik. Ustazah nak semua ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Kelas lepas. Bukan minggu lepas, kelas lepas. Agama, perbezaan agama. Okay, satu orang je Ustazah nak dengar. Kita Farhana kata nyanyi lagu. Okay, bagus Ustazah Farhana. Okay, Ulfa kita nyanyi lagu pasal apa? Dia nyanyi lagu pasal agama waktu zaman jahiliyah. Oh, hebatlah ingatan Ulfa Lubaina ni. Okay, betul. Kita nyanyi pasal agama-agama masa zaman jahiliyah. Okay, betul. Okay, jadi Ustazah nak dengar lah. Boleh tak? Nak dengar sikit je. Lagu ni macam mana bunyi dia. Ingat tak semua kan? Okay, Fatihah. Fatihah boleh tak nyanyi? Ingat tak? Boleh Ustazah. Boleh. Oh, yakin je Fatihah ni. Aku sikit je. Okay, nyanyi. Nak bagi kawan-kawan ingat. Dari segi akidah, Arab jahiliyah menganut banyak agama. Hanif Yahudi, penyembah berhala, Nasrani Majusi animisme. Betul. Nasib baik ingat yang belakang tu. Dan tadi macam mana tak nampak macam tak ingat je kan. Yang last tu okey bagus Fatihah. Ingat dari awal sampai habis. Yang lain pun kena hafal tau supaya nanti masa periksa boleh nyanyi. Tapi jangan satu dia bagi nyanyi diam-diam je. Yang dalam hati je. Okey. Okey semua? Jadi sebabkan minggu lepas kita dah belajar. Era masyarakat jahiliyah macam mana? Masyarakat jahiliyah daripada segi akidah. Jadi untuk kelas kali ni Ustazah nak ajar masyarakat jahiliyah tapi dari segi akhlak. Okey, Ira ada tak dengan Ustazah ni?
Ira? Ira Ustazah, saya baru masuk. Saya Oh, terkeluar baru tadi, masuk. Ustazah. Pergi mana? Tandas ke? Oh, terkeluar. Bukan, laptop saya mati. Oh, ya ke laptop mati. Okey, tak apa. Okey, Ira. Ya, Ustazah. Okey, Ira nampak apa dekat skrin Ustazah? Saya nampak orang tengah main dam kot, Ustazah. Main dam? Okey, sikit lagi Ira nak betul. Okey, Mimi lah. Mimi. Syamimi. Syamimi. Ya, ya Ustazah. Syamimi nampak apa dekat skrin Ustazah? Nampak orang minum arak. Orang minum arak. Okey, betul Syamimi. Okey. Tadi Ira kata orang main dam. Okey, bukan main dam tu. Tu 3 orang lelaki tu dia tengah berjudi. Dia tengah berjudi sekali dengan ayam-ayam sekali masuk. Lepas tu, Oh, judi. berjudi. Lepas tu yang 3 orang belakang tu dia minum arak. Dia tengok je. Tapi tak tahulah lepas tu dia main sekali ke tak kan. Okey. Jadi hari ni Ustazah akan ceritakan. Sekejap patah balik lah. Ustazah lupa nak bagi tahu tajuk cerita. Okay, hari ni Ustazah akan cerita tentang kebiasaan bangsa Arab di masa jahiliah. Okay, cerita ni Ustazah ambil daripada buku ni. Muhammad Teladanku. Tapi dalam tu dia ada tajuk kecil. Gemar mabuk dan berjudi. Bukan Nabi Muhammad yang gemar mabuk dan berjudi. Jauh sekali kan. Jadi yang gemar mabuk dan berjudi ni adalah masyarakat jahiliah. Sebelum Rasulullah diutuskan kan. Rasulullah diutuskan kepada mereka. Okey, jadi bangsa Arab pada masa jahiliah tu sangat suka minum arak dan hampir semua orang dalam masyarakat tu adalah peminum arak. Kecuali sikit je. Seorang ke 2 orang ke sikit je yang tak minum arak. Okey, satu lelaki ni cakap, bawa mari minumannya. Kita minum sambil berjudi. Kata seseorang kepada teman-temannya. Para pelayan pun datang membawa baki dan botol minuman. Nampak tu orang mabuk tu kan. Lepas tu orang-orang lain datang berkumpul sambil ketawa. Minum arak sambil ketawa. Lepas tu, hey, panggil para penari. Kata tuan rumah. Kata tuan rumah tu kepada orang-orang dekat sini. Panggil para penari. Tak bergerak orang menari. Biasa gerak. Okey. Lepas tu, para penari pun datang. Disambut dengan tepukan dan juga sorakan. Wah, gembiranya diorang ni nampak. Penari-penari perempuan kan. Lepas tu, ketika minuman mereka membuatkan diorang ni mabuk, seseorang kembali berseru. Bawakan pula alat-alat judi kemari. Orang pun bawa alat-alat judi ni yang berupa bilah-bilah kayu dan juga sebuah kantong kulit. Kayu dengan kantong kulit. Lepas tu beberapa ekor unta dipotong. Diorang potong pula unta. Kenapa? Sebabnya yang kalah berjudi, dia kena bayar unta tu. Jadi saya nak tanya, selain berjudi dan juga minum arak, apa lagi yang dilakukan oleh masyarakat Arab di zaman jahiliah? Siapa tahu? Ada tak yang tahu? Selain berjudi dengan arak yang saya ceritakan tadi, ada lagi tak akhlak-akhlak buruk yang dilakukan oleh orang Arab jahiliah pada masa tersebut? Ada tak yang boleh jawab? Apa bunuh unta? Okey, betul. Bunuh unta. Lagi bunuh anak perempuan. Bunuh berhala, Ustazah. Sembah berhala. Betul, sembah berhala tu dari segi akidah dia kan. Lagi satu tahu lagi. Ni potong unta ni. Dia kejar unta tu tapi tak nak. Comelnya, gambarnya. Okay, betul lah dia yang cakap selain berjudi dengan arak dia memotong unta sebab siapa yang kalah kena bayar unta tu. Dia sembah berhala. Sembah berhala ni nampak sangatlah benda tu tak baik sebab kita yang patut kita sembah hanyalah Allah semata-mata. Okay, jadi sekarang semua dah dengar cerita Ustazah je yang bercakap. Sekarang ni Ustazah nak cuma buat latihan. Okey. Ni Ustazah nak tanya sebenarnya tadi. Selain berjudi dengan minum arak, apa lagi? Dia tanya, apa lagi Tapi Ustazah lupa pula nak alih slide pula. Okay. Okay, sekarang ni nampak tak apa dekat screen Ustazah? Nampak. Okey, sekarang semua keluarkan buku latihan. Ustazah suruh bawa tadi kan buku latihan dengan pensel. Ada. Pen. Siapa ada pensel color? Siapa ada pensel color lagi bagus? Pensel color tak ada. Syamimi bawa marker. Marker lagi bagus. Semua boleh nampak nanti. Okey, Zafahana ada color.
Highlight pun. Okey, bagus semua ada. Okey. Okey, jadi dengar betul-betul arahan Ustazah sekarang. Tengok perkataan-perkataan yang dalam kotak tu. Yang ni Ustazah apa orang panggil? Leraikan. Maksudnya letak je mana-mana. Ada dua jenis akhlak. Satu akhlak yang baik, satu akhlak yang buruk. Ustazah nak semua buat kotak macam ni kan. Kotak maksudnya mind map. Siapa tahu mind map tu apa? Semua tahu tak mind map? Tahu. Peta minda. Kita minda. Tahu kan? Okey, buat peta minda cantik-cantik. Masukkan. Klasifikasikan. Bezakan mana satu akhlak yang baik, mana satu akhlak yang buruk. Nanti Ustazah nak tengok. Okey, Ustazah bagi masa 1 minit cukup tak? Cukup tak 1 minit? Cukup. Cukup. Okey, Ustazah kata cukup. Okey, mula sekarang. Nampak tak? Okey, ni jawapan yang Ustazah buat. Okey, ada yang akhlak baik, ada yang akhlak buruk. Cantik ya Ustazah. Cantik. Ustazah guna komputer je, tak guna tangan. Kamu semua punya lagi cantik. Dia guna tangan kan. Okey. Jadi, Oh, ada okey. yang salah. Ada yang salah? Ya ke? Yang salah yang mana Ulfa? Ustazah, pewarisan harta hanya pada lelaki tu baik. Ya Allah, Ustazah yang salah. Bagus. Oh, Ustazah salah. okey. Bagus. Dah faham maksud Ustazah. dia. Ya. Ustazah. Ustazah terbalik ke tak? Baik dengan buruk. Betul tak? Ustazah saya betul semua. Ira betul semua. Satu balik. Ustazah terbalik baik dengan terbalik. Ustazah pun ada kelemahan juga. Betul. Ustazah terbalik. Okey. Bagus lah semua ni perasan kan. Kesalahan faham. Macam tu yang kita nak. Apa Ustazah? Tak apa. Okey. Ustazah nak uji kan? Ustazah saja je nak uji semua. Perasan tak Ustazah buat salah ni. Okey. Kan? Jadi Ustazah terbalik kan. Baik dengan buruk ni. Okey. Jadi semua ada yang salah tak? Selain Ustazah. Betul. Betul. Okey, jadi hari ni kelas kita dah belajar dah. Masyarakat jahiliah sebelum kerasulan Nabi dari segi akhlak. Kita dah tahu apa akhlak dia yang baik dan apa akhlak dia yang buruk. Ustazah terbalik sini. Antara akhlak dia yang baik, dia orang berani dan kuat. Menjaga kebersihan mulut dan kuku. Ni antara akhlak yang kita boleh contohi lah, betul tak? Sebagai orang Islam, kita kena jaga juga kebersihan mulut dan kuku. Kita kena berani dan kuat. Tak boleh dah takut kan. Takut hantu. Kita takut hantu. Tidur malam pun tak boleh. Nak pergi tandas pun kena kawan teman. Tak boleh lah macam tu. takut. Ulfa takut. Lepas ni Ulfa kena berani lah. Ulfa kena berani kan. Allah ada dengan Ulfa. Okey. Masya Allah. Bagus. Okey, lepas tu ada juga menepati janji. Orang Arab dulu masa zaman jahiliah dia menepati janji. Dia janji dia tepati. Kalau sekarang orang kata ala janji Melayu. Janji Melayu tu maksudnya janji yang main-main je. Tak nak kita dapat nama macam tu, betul tak? Okey. Dan yang terakhir dia menghormati. Menghormati tetamu ni. Takkanlah tetamu datang rumah kita duduk dalam bilik. Tak suka lah tetamu datang, cabut dah. Nak tengok online pun tak sedap. Tak nak macam tu. Okey. Jadi hormati tetamu tu. Tetamu tu bawa. Siapa tahu bawa apa? Rezeki, rahmat. Bawa rahmat. Okey, pandai dah semua. Bawa makanan je. Bawa makanan. Makanan pun betul lah. Kadang bawa makanan je. Okey. Yang akhlak buruk tadi Ustazah dah sebut. Contohnya berjudi, minum arak. Lepas tu pewarisan harta hanya pada lelaki. Perempuan tak dapat harta. Tak baiklah macam tu. Lepas tu mengamalkan tenung nasib. Tenung nasib ni. Contoh Ustazah tengok Syamimi. Okey, Syamimi pakai suit mata besar ni. Nanti anak ada 10. Okey, contoh. Anak ada 10. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita kena serahkan segalanya pada Allah. Allah je yang tahu masa depan kita. Allah. Lepas tu penzinaan berleluasa. Penzinaan berleluasa ni sekarang pun macam tu kan. Jadi kita nampak. Sekarang dah makin dekat dengan masyarakat jahiliah. Dengan era zaman jahiliah. Penzinaan ni di mana-mana. Dalam surat khabar setiap hari ada. Betul. Dan yang terakhir membunuh anak perempuan. Tanam hidup-hidup anak perempuan. Ni antara akhlak mereka yang buruk lah yang kita dah ambil. Okey, faham semua? Ada soalan tak? Sebelum Ustazah akhiri kelas hari ni? Faham. Ustazah. Untuk hari ni tu je. Selamat berpuasa semua. Kalau ada soalan boleh tanya Ustazah dekat bilik guru nanti. Bilik guru tak ada sebab online jadi boleh WhatsApp Ustazah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa kat sini tahu apa Khulafa Ar-Rasyidin ni? Maksud dia apa dan siapa dia orang ni? Khalifah, pemimpin. Yang Rasulullah. Khalifah. yang dipilih untuk menjadi Rasulullah ke Ustazah? Bukan Rasulullah. Okay, Pengganti Rasulullah. pengganti Rasulullah. Betul tu. Khulafa Ar-Rasyidin ni adalah satu gelaran sebenarnya yang diberikan kepada 4 orang sahabat Rasulullah SAW. Kenapa bagi ke 4 orang ni? Sebab 4 orang ni lah yang memegang tampuk pemerintahan kerajaan Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu siapa 4 orang ni? Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar, Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab, Uthman bin Ali Affan. bin Uthman Osman. bin Affan. Ali bin Abi bin Thalib. Affan, Ali bin Abi Ali Thalib. bin Abi Thalib. Okey, betul. Okey, dah hari ni Ustazah hanya akan ceritakan tentang khalifah yang pertama, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. So, sebelum Ustazah start bercerita siapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, Ustazah nak semua orang saling tu peta minda ni. Nanti sepanjang kelas nanti apabila Ustazah dah start cerita tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ni, sekalian saling isi-isi penting sahaja. Ustazah bagi 1 minit. Dah habis Dah, semua? Ustazah. Dah siap eh? Dah. Dah. Kalau Okey, saya semua boleh. sini. Syamimi dah, Ulfa dah, Ana Okey. dah, Fatihah pun Ana dah. je ke? Ina? Cantik. Dia bangga, dia bangga. Bagus, semua buat cantik-cantik. Okay. Baidatan dan riwayat hidup. Okey, siapa sebenarnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni? Okey, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama dan nama penuh beliau adalah Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Dia dilahirkan di Mekah pada tahun 572 Masih. Itu 2 tahun setelah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar ni dia berketurunan Bani Taimi, iaitu Quraisy, dan nama ibu beliau adalah Ummul Khair Salma binti Sakhar. Siapa tahu gelaran untuk Sayyidina Abu Bakar? Siddiq. Kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu kita dah biasa dengar lah. Memang kalau sebut nama Sayyidina Abu Bakar mesti ada As-Siddiq kat belakang. Tapi sebenarnya ada satu lagi gelaran untuk Sayyidina Abu Bakar, iaitu bebas daripada api neraka. Dan maksud As-Siddiq itu sendiri adalah orang yang paling benar dalam kata-katanya. Last sekali, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Dan beliau dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Seterusnya adalah peribadi dan sifat Abu Bakar As-Siddiq ni. Yang pertama, beliau adalah seorang sahabat yang sangat pemurah. Contohnya, beliau membeli dan memerdekakan setiap hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan Umar bin Yasir. Dan sifat beliau ni sebab pemurah sangat ni sampai Rasulullah puji. Rasulullah pun puji dengan mengatakan bahawa saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hatinya. Okey, so apa sifat yang pertama? Pemurah. Pemurah. Seterusnya sifat yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar ni seorang yang berani. Mana kita boleh tengok keberanian beliau ni adalah masa beliau selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Okey, siapa ingat apa peristiwa-peristiwa yang Sayyidina Abu Bakar cuba untuk selamatkan Rasulullah dan cuba untuk membela Rasulullah? Datuk Ula. Gua Hira. Gua Hira. Daripada Apa yang berlaku? Tingkah Hana, cuba ceritakan. Masa Rasulullah dengan Abu Bakar tengah tidur tu, ada ular datang. Masa nak patuk Rasulullah tapi Abu Bakar ambil posisi tu. Jadi Abu Bakar yang dipatuk. ada ular tu kat lubang. Betul. Lubang. Dekat lubang. Abu Bakar tutup dengan kaki. Dia tutup dengan kaki dia. Sampaikan Tangan rasa. tis air mata dia kan. Sampai menitis air mata. Syamimi, ni dalam peristiwa apa ni? Sebab nak lari dari kaum Quraisy. Nak pergi hijrah. Okey, betul, nak lari Nak pergi hijrah. Quraisy. Betul, nak pergi hijrah, dalam peristiwa hijrah.
So kat sini kita boleh tengok sifat Abu Bakar yang kedua adalah sifat Berani. Berani. sifat Sayyidina Abu Bakar seterusnya adalah seorang hartawan yang dermawan yang banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Hartawan yang dermawan, dah lah dia hartawan, dia ada banyak harta tapi dia juga banyak menderma. Dan yang seterusnya, baginda seorang yang cinta akan kebenaran serta mempunyai semangat setikawan yang tinggi. Dan sifat yang Sayyidina Abu Bakar yang terakhir adalah seorang yang lembut hati yang mudah menangis terutama ketika membaca Al-Quran. Okey, semua dapat 5 isi tentang sifat dan peribadi Abu Bakar As-Siddiq. Dapat Ustazah. Dapat. Bagus semua. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir. Dan kita nak tahulah apa sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap Islam. Yang pertama kita tengok dari segi politik itu sendiri. Sayyidina Abu Bakar meneruskan cita-cita Rasulullah SAW menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur, Byzantine. Itu dari segi politik. Dan dari segi agama pula, Sayyidina Abu Bakar telah berjaya memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan Nabi palsu. Khalifah Abu Bakar juga telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok tanah Arab. Ni sebab bila lepas di kewafatan Nabi ni, muncullah ramai golongan-golongan yang mengaku jadi Nabi lah. Sedangkan Nabi Muhammad tu dah Nabi yang terakhir dah sebenarnya. Lepas tu muncul ramai orang yang tak nak bayar zakat, golongan yang murtad. Jadi Sayyidina Abu Bakar berjaya memerangi golongan-golongan ni. So isi dia kat sini kita boleh tulis apa? Ira? Memerangi golongan yang enggan bayar zakat. Sampun lagi. Dan golongan yang murtad. Nabi palsu. Yang Dan kedua Nabi palsu. Betul. So isi yang pertama yang itulah memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan Nabi palsu. Dan sumbangan Sayyidina Abu Bakar yang kedua dari segi agama adalah setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Jadi sebab atas nasihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, jadi Khalifah Abu Bakar ni telah mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu. Apa ayat-ayat Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Jadi salinan ayat Quran tu dihimpunkan, kemudian disimpan oleh khalifah-khalifah yang lain, iaitu Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan termasuklah Hafsah isteri Nabi Muhammad SAW. Ulfa, apa isi penting yang kita boleh ambil daripada sumbangan kedua Sayyidina Abu Bakar ni? Sumbangan kedua adalah Jam'ul Quran, maksudnya usaha pengumpulan Al-Quran. Betul. Pandai Ulfa. Betul. Habislah kita punya tajuk untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So semua dah kenal ke siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Dah, insyaAllah. Dah. Sebab dah habis, jadi Ustazah nak tengoklah nota-nota tu berjaya tak buat ni. Azhar saya tulis Semua fokus tanya dalam kelas. Dah siap. Ira dah. Syamimi dah. Tengku Hana pun dah terisi ke tak tu? Bagus semua. Semua fokus Terbaik. Fatihah dah. Fokus Azhar. Penuh betul ke? Ustazah garang. Ulfa pun dah. Bagus semua. Nota disimpan. Azhar. Yang ni yang Ustazah buat. Cuba check sama je kan? Wow, lawannya. Tanya tulis Ustazah. Terima kasih. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Semua sihat ke ni?
Semangat lagi tak nak belajar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Penat petang. Okey. Okey, tak apa. Sikit lagi. Lagi berapa jam je kita nak buka kan? Okay, Ustazah. Okey. Ustazah ada pesan dengan awak semua kan untuk baca buku teks yang berkaitan dengan tajuk ni, Keunggulan Perjuangan Khulafaur Rasyidin. Betul tak? Ustazah ada Betul. cakap dalam Ada. Ada. ada baca tak? Baca. Ada. Ustazah harap awak baca lah Okey. Sebelum ni awak ada belajar, kamu semua ada belajar tentang khalifah yang pertama, betul tak? Betul. Siddiq. Jadi untuk kelas Ustazah akan lompat sikit untuk masuk kepada khalifah yang ketiga, iaitu Khalifah Osman bin Affan. Okey. Siapa dah tahu khalifah, siapa kenal Khalifah Osman bin Affan ni siapa? Dah tahu dia Sahabat punya Nabi. Menantu Dia antara- Rasulullah. di kalangan 4 Khulafaur Rasyidin tu lah kan. Okey, siapa Sayyidina Osman bin Affan ni? Okay, kita tengok sikit biodata dan riwayat hidup beliau. Okey. Yang pertama, kita tengok nama penuh dia. Nama penuh Sayyidina Osman bin Affan ialah Osman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Panjang kan? Okay, jadi Ustazah harap awak ingat sampai Osman bin Affan bin Abdul As tu pun dah kira okey dah. Yang lain-lain tu dia punya keturunan lah, macam datuk, moyang dia. Okey. Seterusnya beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Okey. Pada tahun 576 Masihi. Okey. Sayyidina Osman ni dia daripada keturunan Bani Umayyah. Itu Bani Umayyah Quraisy. Kemudian nama ibu beliau ialah Arwa binti Quraisy. Sayyidina Osman ni digelar sebagai Zunnurain, yang bermaksud yang memiliki dua cahaya, kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Okey, dah tahu kan empat orang anak perempuan Rasulullah SAW. Siapa yang 4 orang anak Rasulullah tu? Yang perempuan? Siapa boleh sebutkan? Hana, sebutkan 4 orang. Fatimah. Okey. Kalsum lagi. Ruqayyah. Lagi seorang? Zainab. Pandai Syamsi. Okey, Zainab. Okey, bagus semua ingat. Okey, jadi 4 orang anak Rasulullah, tapi yang 2 orang anak Rasulullah, anak perempuan Rasulullah dikahwini oleh Sayyidina Osman, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Okey. Seterusnya beliau meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi'. Okey, seterusnya kita kenal dia punya riwayat hidup, biodata dia. Kita masuk pula kepada sifat peribadi Sayyidina Osman. Okey, sifat peribadi yang pertama, Sayyidina Osman ni terkenal sebagai seorang yang sangat pemalu dan lemah lembut. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Seterusnya, beliau terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Okey, buktinya beliau banyak menderma untuk perang Tabuk, membeli perigi Raumah untuk kegunaan umat Islam, menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Okey. Disebabkan beliau ni sangatlah kaya, dia dermawan, hartawan. Jadi dia gunakan harta-harta dia yang ada tu ke jalan Allah, ke jalan yang untuk membantu orang-orang Islam yang susah pada ketika itu. Okey, seterusnya semua suka membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara terdekat. Sepertilah mana-mana yang umat Islam yang tak berada dalam kesusahan, Sayyidina Osman bantu. Tak kisah dari sudut harta ke pertolongan. Okey. Sekarang kita masuk kepada latihan lah. Ustazah nak pastikan awak semua ni fokus ke tak apa yang Ustazah ajar tadi. Kita masuk kepada aktiviti ataupun penilaian lah. Okey.
arahan dia. Okey, Ustazah ada pesan juga sebelum kelas. Ustazah suruh kalian semua bawa barang yang berwarna hijau dan merah, betul tak? Betul, Betul. dah ada. Ada. Sikit. Cuba tunjuk Ada. sikit. Okey, Ulfa ada. Ini boleh ke? Fatihah ada. Boleh. Boleh Tapi Syamimi. itu Merah kuning tu colour. Syamimi. Ini hijau. Boleh. Oh hijau je. Nampak warna kuning. Oh, anak pegang apa tu? Anak pegang tudung Dia hijau raya. Jelas. Ana ada Wadih wuduh syams. Jelas kalau salah. Izzah Farhana. okey. Izzah Farhana pen. Okey, boleh. Jadi Okey. kita mulakan aktiviti kita, arahan dia. Okey, Ustazah akan bacakan soalan yang ada dekat skrin. Sekiranya soalan tu betul, angkat benda yang warna hijau. Kalau salah, angkat benda yang warna merah. Okey. Faham? Okey. Faham? Faham Okey, Ustazah? Soalan yang pertama, Khalifah Ali bin Abu Talib merupakan khalifah yang keempat dalam kalangan Khulafaur Rasyidin. Betul atau salah? Betul, hijau. Okey, Hana betul. Ulfa betul. Dia Izzah cakap betul. ke? Okey, pandai. Nak cakap pun boleh, tak nak cakap pun tunjuk je pun tak apa. Okey, betul. Semua betul. Dendang Okey. dah. Yang kedua. Soalan yang kedua. Khalifah Uthman bin Affan merupakan khalifah yang pertama dalam kalangan Khulafaur Rasyidin. Betul atau salah? Salah. Okey. Izzah tak nampak jawapan. Okey. Betul je Merah Nizam. semua. Okey, betul. Jadi jawapan yang betul dia apa? Yang Yang kedua. Khalifah Ketiga. ketiga. Allah, Yang ketiga. Kedua. Yang kedua. Ketiga. Ketiga. Okey, bagus. Denda. Biasalah tu dah petang-petang kan. Okey, betul. Yang ketiga, Khalifah Uthman bin Affan. Yang kedua, Umar bin Al-Khattab. Allah. bin Al-Khattab. Okey, pandai. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Sayyidina Uthman bin Affan berasal dari keturunan Bani Hashim Quraisy. Betul atau salah? Salah. Okey. Tak tahu jawab apa Kalau tu. tak tahu, angkat je. Angkat dua-dua. Okay. Okey. Salah. Okey, jawapannya betul. Jawapannya okey betul lah. Salah Salah tu. ke betul? Okey. Salah. Mana Salah. tu? Jawapannya salah. Jawapan dia salah. Okey, semua pandai. Bani Okey, Umayyah. Pandai Ulfa, betul. Bani Umayyah. Okay. Seterusnya. Soalan yang soalan yang kelima. Sayyidina Uthman bin Affan meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak. Betul atau salah? Betul. Okey. Okey, pandai. Okey, semua betul. Okey. Seterusnya, soalan yang keenam. Sayyidina Uthman bin Affan telah berkahwin dengan puteri Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Okey. Lagi? Hana. Angkat jawapan. Lupa. Izzah betul salah. Okey, salah. Okey, kenapa salah? Jawapan yang betul dia apa? Salah orang. Mikasum dengan Pembukasan dengan Rukayah. Rukayah. Fatimah. Yang saya fikir, yang saya betul bukan Fatimah. Yang Fatimah, okey. Tadi ingat tak Sayyidina Uthman digelar sebagai Nurul Ain tu kan? Zunnurain. Zulnurain. tu. Berkahwin dengan dua puteri Rasulullah kan? Iaitu siapa? Rukayah dan Umar Kalsum. Ummu Kalsum. Ummi Kalsum. Pandai. Jadi yang berkahwin dengan Fatimah ni ialah Sayyidina Ali. Jadi jawapannya salah. Jawapannya yang betul Sayyidina Uthman berkahwin dengan Rukayah dan Ummi Kalsum. Okey, seterusnya soalan yang ke-7. Sayyidina Uthman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abu Talib dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Betul tak salah? Betul. Tak tahulah Ustazah. Saya tak tahu tapi saya angkat ni merah. Tak apa, angkat je. tak. Okey. Yang merah. Ulfa tukar, okey. Hijau. Mimi hijau. Okey. Izzah hijau. Okey. Hana merah. Okey, jawapan yang betul ialah betul. Jawapannya betul. Betul. Dua-dua saya. Abu Zubuddin. Alah nah. Apa
tak apa. Dan yang salah tak apa, kita belajar. Lain kali salah Jadi lagi. ingatlah. Jangan macam tu. Ingatlah. Lepas ni boleh ingat kesalahan. Ya. Betul. Ingat tu Hana. Ingat. Dilahirkan di Mekah. Okey, jadi itu je daripada Ustazah. Okey. Ustazah harap semua boleh faham apa yang Ustazah ajar. Dan mana yang tak dapat macam ada yang salah tadi tu, nanti tengok balik nota yang Ustazah bagi. Ustazah akan bagi nota ni dekat dalam grup nanti, grup WhatsApp. Jadi yang lain boleh tengoklah. Tengok semula apa kesalahan-kesalahan kita tadi, apa yang kita tak ingat tadi, ingat semula kisah-kisah hidup Khalifah Khulafa Ar-Rasyidin ni tadi, okey? Okey, Jadi kita akhiri kelas kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustazah. Waalaikumsalam.